Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini kita masih diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam bulan Ramadan, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diwajibkan kepada kita semua untuk menunaikan ibadat puasa, menahan diri daripada makan dan minum di siang hari bermula daripada waktu subuh sehinggalah ke waktu maghrib. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada ruang kali ini saya ingin berbicara berkaitan dengan puasa menyuburkan keimanan. Dr. Majdi Al-Hilali dalam kitabnya Al-Imanu Awwalan menyebut dan menyatakan bahawa puasa adalah wasilah untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana salah satu daripada matlamat berpuasa adalah untuk kita mengekang dan melemahkan nafsu yang ada dalam diri kita. Apabila nafsu itu lemah, maka iman akan menjadi kuat. Iman akan menjadi subur dan iman itu akan subur dan makin kukuh dalam diri kita. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bahawa matlamat berpuasa ialah untuk kita mencapai tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa ialah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Takwa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya tentangnya, baginda menjawab bahawa at-taqwa hahuna. Takwa ialah di sini, iaitu sambil menunjukkan kepada hati. Justru itu menunjukkan kepada kita bahawa tempat takwa itu ialah di hati manusia. Dalam masa yang sama kita tahu juga bahawa iman itu pula adalah bermaksud at-tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan hati. Jadi menunjukkan kepada kita bagaimana puasa yang mencapai matlamatnya menjadikan diri seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tempatnya itu, takwa itu adalah di hati yang menjadi tempat keyakinan dan kepercayaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah ada kaitan langsung di antara puasa dan juga iman ini. Sebab takwa itu berada di hati dan iman juga ada pada hati manusia.
Hati ini adalah raja kepada anggota tubuh badan manusia yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh badan. Kalau ia buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuh badan. Tidak lain dan tidak bukan, ia adalah hati. Jadi hati ini adalah raja yang mengarahkan anggota tubuh badan sama ada nak melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan. Dalam masa yang sama, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumiddin menyatakan bahawa tentera kepada raja hati ini ialah nafsu. Nafsu, ia adalah tentera kepada hati, walau bagaimanapun nafsu ini ingin menguasai hati. Mengikut ulama tasawuf, nafsu adalah al-unsurus syarir, iaitu unsur yang buruk, unsur yang wujud dalam tubuh manusia, dalam badan manusia, yang selalu nak membawa kepada kebiasaannya kepada keburukan. Hati ini ataupun nafsu, ia ingin menguasai hati, memberontak dan ingin menguasai hati. Maka kerana itu, kalau hati dikuasai oleh nafsu, maka manusia akan melakukan kejahatan. Manusia akan melakukan keburukan. Manusia akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga akan meninggalkan suruhan Allah Azza wa Jal. Justru itulah puasa ini sangat penting untuk kita melemahkan nafsu. Islam datang bukan untuk mematikan nafsu sebagaimana dalam agama-agama yang lain. Sesetengah ajaran menyatakan bahawa nafsu ini adalah nafsu memenjara rohani. Rohani itu terpenjara dalam nafsu manusia. Maka mesti dibunuh dan dimatikan nafsu ini supaya rohani dapat hidup subur, berkembang, bebas. Islam tidak memandang sedemikian. Islam melihat ada kepentingan juga kepada nafsu ini. Sebab nafsu ada perkara yang kita perlukannya. Umpamanya, kita ingin, nafsu suka kepada makan dan minum. Makan dan minum ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Tetapi tidak boleh melampau makan dan minum sehingga melebihi daripada had yang sepatutnya. Kalau sudah melebihi, melampau daripada had, itu menggambarkan nafsu telah mengawal hati manusia, mengawal manusia itu sendiri. Tetapi Islam datang untuk melemahkan nafsu. Kita diminta dan disuruh untuk makan dan minum, untuk kita mendapat tenaga. Dengan tenaga itulah kita akan dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kepentingan nafsu ini. Tetapi mesti diuruskan dan dikawal dengan sebaik-baik yang mungkin supaya ia tidak melampaui batas daripada had yang dibenarkan. Untuk mengawal nafsu inilah kita kena lemahkan dia. Nak melemahkannya ialah dengan cara kita melakukan perkara yang berlawanan dengan kehendak nafsu. Nafsu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, suka kepada makan dan minum. Maka dengan berpuasa kita hadkan makan dan minum di siang hari. Di malam hari tidak ada masalah untuk makan dan minum. Bersama dengan isteri adalah merupakan kehendak nafsu.
maka dengan berpuasa kita menahan diri kita daripada bersama dengan isteri. Berpuasa menghalang kita daripada melakukan maksiat untuk kita memastikan pahala daripada Allah itu dapat kita capai. Maka kita melakukan perkara yang berlawanan dengan kehendak nafsu yang sukakan kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan maksiat, berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara yang dilarang untuk kita mendapat pahala yang semaksimum mungkin di dalam bulan Ramadan ini. Maka kerana itu, nafsu sebenarnya dapat kita lemahkan dia dalam bulan Ramadan dengan cara kita berpuasa apabila kita tidak mengikuti kehendaknya. Kita melawannya dan melemahkannya. Apabila sedemikian, bila nafsu ini sudah lemah, nafsu tak mampu untuk menguasai hati manusia. Apabila hati tidak dikuasai oleh nafsu, maka iman akan subur dalam hati kita. Iman, keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kepada kita takut kepadanya, yang akan membawa akhirnya kita melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyakkan amal ibadat, kita memperbanyakkan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu puasa ini boleh menyuburkan iman di dalam hati apabila ia mampu melemahkan nafsu untuk menguasai hati manusia seseorang. Sememangnya nafsu ini membawa keburukan sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita. Lihat sahaja apa yang berlaku kepada Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini adalah anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Qabil telah membunuh Habil kerana tidak dapat menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam isu perkahwinan. Lalu Qabil telah membunuh Habil. Allah menyebut dan menceritakan perkara ini dalam Al-Quran. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang yang rugi, orang yang tidak mendapat keuntungan. Kerana mengikut nafsu tadi, Qabil telah membunuh Habil. Begitu juga kita melihat apabila adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi buta akibat kerana dengki dan hasad, menyangka bahawa ayah mereka Nabi Yaqub alaihissalam pilih kasih. Nabi Yaqub hanya menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam, tidak menyayangi mereka. Ini perasaan yang timbul dalam diri mereka, walaupun hakikat yang sebenarnya tidaklah sedemikian. Lalu mereka mengambil tindakan membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi dan mengambil baju Nabi Yusuf alaihissalam, dilumurkan dengan darah binatang untuk dibawa kepada Nabi Yaqub alaihissalam sebagai bukti bahawa Nabi Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Akhirnya Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Dan bagi mengesahkan dakwaan itu, mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu
memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Lihat bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam menyatakan bahawa nafsu anak-anaknya lah yang mendorong ataupun yang memperelokkan, yang memperlihatkan tindakan anak-anaknya itu adalah elok. Tindakan itu adalah baik. Semua ini datang daripada nafsu. Begitu juga kita melihat dalam peristiwa Samiri yang telah membuat dan membina patung anak lembu untuk disembah oleh Bani Israel. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Turi Saina, Samiri telah membina dan membuat patung anak lembu ini. Apabila Nabi Musa alaihissalam balik daripada bermunajat, Nabi Musa sangat marah. Lalu bertanya kepada Samiri, "Qala fama khatbuka ya Samiri?" Nabi Musa bertanya, "Apa pula halmu wahai Samiri?" Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri menjawab, aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka. Lalu aku mengambil segenggam daripada kesan jejak Rasul itu. Kemudian aku mencampakkannya. Dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku. Sekali lagi Allah menyebut dan menceritakan kepada kita hawa nafsu membawa kepada keburukan. Samiri mengikut nafsunya untuk membina dan membuat anak patung anak lembu untuk disembah oleh Bani Israel, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat bagaimana kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran, kisah berkaitan dengan Qabil dan Habil, kisah berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kisah yang berkaitan dengan Samiri bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, yang menggambarkan bagaimana mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang melakukan kerosakan, yang melakukan maksiat, melakukan perkara yang syirik adalah kerana mengikut hawa nafsu. Nafsu inilah yang kita nak lemahkan ia. Nafsu yang kita mahu supaya ia tidak boleh mengawal hati manusia. Menjadi tanggungjawab kepada kita untuk memastikan puasa yang kita lakukan ini adalah puasa yang terbaik. Puasa yang boleh mencapai tahap ketakwaan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita semua. Apabila takwa itu ada dalam diri kita, maka hati kita akan bercahaya dengan keimanan. Takwa yang boleh melemahkan hawa nafsu kita, yang akan menyuburkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan mencapai tahap yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang mendapat ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Maka insya-Allah dengan puasa yang boleh menjadi wasilah untuk melemahkan nafsu ini dan seterusnya meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mencapai tahap takwa kepadanya, akan menjadikan kedudukan kita tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulianya kita adalah dengan takwa, bukan disebabkan harta, keturunan dan lain-lain. Mulia kita ialah dengan kita
meningkatkan dan memperbanyakkan amal ibadat kita, apatah lagi sekarang kita berada dalam bulan Ramadan yang Allah Ta'ala sediakan dengan pelbagai fadilat, pelbagai kelebihan untuk kita ataupun supaya mendorong kita memperbanyakkan amal ibadat kepadanya. Para penonton yang dirahmati Allah, semoga dengan sedikit peringatan dan tazkirah ini mampu untuk mengetuk hati-hati kita semua supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu untuk kita melawan nafsu kita, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Apatah lagi kita diwajibkan untuk menunaikan ibadat puasa ini untuk supaya kita mencapai tahap ketakwaan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga ia bermanfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.